Sebelum nak Islamkan orang, you kena ada ilmu bab-bab tu. Tapi itu kan satu unsur dakwah juga untuk beritahu orang saya buat kebaikan. Tetapi bukan cara untuk mendapat followers. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan manfaat. Hari ini saya bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif. Handsome. Alhamdulillah, abang pun handsome juga. Alhamdulillah. Minggu lepas saya dengar Ustaz menyanyi dengan Fitri. Jangan nyanyi lagi Ustaz. Minta maaf ya. Kenapa Tak, saya cakap Rating jatuh ke? Okey Ustaz, kita bercerita secara santai Sembang Viral pada hari ini dengan tajuk kita Adab Islamkan Orang. Jadi baru-baru ni kecoh. Ada satu mamat ni dia Islamkan orang kan, dan dia masuk dalam Islam dan semua orang memberkatakan dan bertanya, boleh ke cara macam tu, selepas tu macam mana? Pertama sekali, nak mengislamkan orang ini dia bukan suatu perkara yang mudah tau. Kalau kita kat Malaysia ni, kita kena memahami banyak perkara. Pertama dari sudut undang-undang. Yang kedua dari sudut kefatwaan, ya, fatwa-fatwa mufti-mufti. Nombor 3, kena patuh prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Yang keempat, kena faham juga sensitiviti keluarga orang yang Islam tu. Jangan main. Benda ni bukan benda-benda mudah. Macam sahabat saya Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Dia pun cakap, dia kata bukan senang kita nak Islamkan orang ni kecuali dengan perbincangan yang betul-betul mendalam, kena tengok baik buruknya sebelum kita nak Islamkan dia. Pertama, kena faham juga, kena bagi tahu kepada orang yang nak Islam tu bahawa Islam ini kalau dah masuk, you kena follow apa yang telah ditetapkan oleh Islam. Dan dia tak boleh patah balik. Tak boleh patah balik. Dia bukan boleh masuk Islam betul murtad, tak boleh. Kalau dah masuk, masuk. Nombor 2, bila dah masuk, you kena ikut segala kursus yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Agama Islam untuk memantapkan agama kita. Kalau you belajar kat luar, you kosong. Baru masuk Islam, lepas tu pergi belajar ikut sempat, baca ikut YouTube, Facebook, itu bahaya. Jadi pergi ikut Jabatan Agama. Dia orang akan bagi silibus yang betul. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fiqh mazhab Syafi'i je. Ni tak, baru masuk Islam dah pergi belajar 4 ke 7 mazhab. Pening. Tapi orang yang nak Islamkan orang ni Ustaz, dia perlu ada tauliah ke? Ataupun macam tiba-tiba saya jumpalah, ada kawan saya tu, ada satu kerja dengan saya, nama dia Siva lah contohnya kan. Saya jumpa dengan dia, Siva, dengar nak masuk Islam, saya Islamkan dia. Boleh ke? Dia perlu ada kemampuan untuk mengislamkan orang. Maksudnya kita sendiri tu kena kuat. Bila dia tanya soalan, bila dia argue dengan kita, kita boleh jawab. Itu satu. Nombor 2, sebelum kita nak mengislamkan seseorang itu perlu ada proses pendaftaran dekat Jabatan Agama apa semua ni. Bukan main boleh-boleh tepi jalan kau Islamkan. Apa hukumnya Ustaz? Orang ni dia syahadahkan orang masuk Islam, lepas tu sampai kat situ saja Ustaz. Dia, ibarat dia bawa kereta, dia berhenti tengah jalan, dia tinggalkan orang tu kat situ. Itu dilaranglah dalam Islam. Sebab apa? Sebab kita bagi orang tu masuk Islam, tapi dia tak bawa, tak dorong, tak didik. Sedangkan itu kerja Jabatan Agama Islam lah, buat kerja saya dah syahadahkan dia dah. Masalahnya dia syahadah, dia tak tunjukkan lorong nak pergi ke Jabatan Agama Islam tu, tak daftar kat mana, apa urusan dia, semua tu dia kena responsibility. Tanggungjawab Sebab awak yang tarik. Kalau saya tak ada bertanggungjawab atas tu, apa salah saya ke? Salahlah kita sebab kita biarkan orang itu terkapai-kapai tanpa pedoman. Berdosalah saya. Berdosalah awak biarkan orang tu tak ada saya pedoman. tak payah syahadahkan dia. Itu masalah dia. Sebab apa? Sebab kita ni nak mudah, nak famous je. Letak dalam Instagram, letak Facebook, tapi ada tak kita bawa dia ke Jabatan Agama untuk dia ini melalui proses-proses? Maksudnya Ustaz cakap ni, maknanya kalau kita syahadahkan seseorang itu, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertanggungjawab. Ya. Kita mengajak orang untuk Islamkan orang, tapi kita tak ajar orang adab. Macam mana nak mengislamkan orang. Dia ada adab dia, dia ada prosedur dia. Dia bukan main cowboy. Islam ni agama yang berstruktur. Di Malaysia ni, Jabatan Agama tu memainkan peranan yang kuat. Di bawah Majlis Agama Islam negeri-negeri. Jadi kita ni main cowboy Islam lah. Tak pandai-pandai kau lah. Lepas tu orang tu minum arak tong. Kenapa kau minum arak lagi? Dah tak ada orang bagi tahu. Kan salah. Maknanya aku bertanggungjawab lah.
aku yang Islam kan dia ni, kononnya. Kan? Tanggungjawab lah abang. Itu sebabnya kita kena serahkan tanggungjawab itu kepada jawatan agama Islam. Tapi Ustaz, saya masukkan dekat dalam tu kan, saya dapat banyak like, orang tengok ramai. Itu niat dah tak betul. Niat nak dapat like Allah tak payahlah bang. Nak buat apa lagi? Abang kena Tak, terima itu dakwah hakikat juga Ustaz. Abang kena terima hakikat yang abang tak famous. Takkan nak famous disebabkan benda-benda macam ni. Tapi itu kan satu unsur dakwah juga untuk beritahu orang saya buat kebaikan. Betul. Itu cara dakwah. Tetapi bukan cara untuk mendapat follower. Oh, niat Ustaz Niat kena betul. Innamal a'malu binniat. Selalunya saya bukan cakap kosong. Sebab saya dah Islamkan alhamdulillah. Ya, ada rakan-rakan yang saya dah Islamkan. Bila saya dah Islamkan, saya rasa responsibility itu tinggi. Saya akan pastikan dia didaftarkan. Lepas tu saya akan rujuk Jabatan Agama. Macam mana kawan kita tu dah. Alhamdulillah dia dah teruskan pengajian dan sekarang ni dah mula pandai. Oh, ramai anak murid saya. Alhamdulillah yang mualaf kan. Alhamdulillah dah berjaya dah pun. Dia orang ni ada masalah tau. Kena ingat, lepas masuk Islam banyak rentetan yang mereka akan hadapi. Kalau dia dah kahwin, macam mana dengan suami dia? Sedap kita Islam. Maknanya kalau kita nak Islamkan orang tu, tanya, kau dah kahwin ke belum? Buatnya kata contohnya kan, suami isteri bukan Islam. Dia nak masuk Islam. Habis dia dengan isteri dia macam mana? Ataupun suami dia macam mana? Tu semua bukan main langgar je. Tu semua abang kena ada ilmu. Sebelum nak Islamkan orang, you kena ada ilmu bab-bab tu. Jabatan agama memang dia orang dididik, dia orang diberi maklum, dia orang memang dah kursus. Macam mana nak buat? Okey, sekarang ni dah masuk Islam. Suami macam mana? Isteri macam mana? Mak bapak macam mana? Macam mana? Abah, mak bapak. Ni dah belum apa-apa dah sebar dalam Instagram, Facebook. Orang tu nak berdepan dengan mak bapak. Jangan buat gurau bang. Ini semua. Dan orang akan nampak Islam tu macam mengambil kesempatan, kan? Padahal tadi budak tadi dia nak masuk Islam, dia dengan dia masuk tu mungkin didorong oleh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia dah terduduk, macam mana aku nak cakap dengan family aku? Tapi dah keluar kat dalam Instagram. Dosa Ustaz tu tersebar macam tu Ustaz. Berdosa lah sebab kita menyusahkan orang. Itu sebabnya dalam bab-bab seperti ini, i'ti kulladhi haqqin haqqah. Bagi kepada orang yang layak untuk bawa benda ni. Jadi kalau kita, baguslah macam abang nak Islamkan orang. Bawa lah dia. Mr. Ravi sebagai contoh. Bagus. Abang nak Islamkan dia. Abang boleh nak Islamkan dia, tapi abang kena responsibility sampai orang ini berdaftar dengan Jabatan Agama Islam. At least. Settle, kita dah serah pada situ. Serah, tanggungjawab abang dah selesai. Maknanya abang ada responsibility. Ini tak, dia buat kecoh-kecoh. Orang ni tak daftar, orang ni tak tahu apa, tiba-tiba meninggal dunia. Dah. Datang seorang ni kata, saya dah Islamkan dia. Mana saksi lain? Ada video, ada sertifikat. Tak ada. Kenapa tak daftar? Saya ingat tak payah. Dah jadi satu hal. Ini kes berlaku tau. Kes yang berlaku dekat-dekat dengan kita orang. Jadi akhirnya Jabatan Agama tak mau nak kacau sebab tak ada dokumen, serah kepada keluarga lah. Bila serah kepada keluarga, kalau keluarga nak kebumikan cara agama mereka, silakan. Dah tak boleh buat apa. Cuma tanggungjawab kita orang Islam, di hospital, dia orang tahu ada berdakwaan kata dia Islam kan. Kita mandikan dia, kita semayangkan dia dan serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu nampak tak yang proses tu jadi rumit disebabkan kesilapan Bukan orang. semua benda yang kita boleh viralkan lah Ustaz kan. Bukan semua benda lah. Tapi alhamdulillah yang apa yang kita bincangkan hari ini, kita bukan mencari kesilapan orang. Betul. Tapi kita nak memperbetulkan yang mana kekilafan orang. Itu saja. Kerana niat tu baik. Betul. Tetapi bagaimana hari ini Sembang Viral mengajak profesor untuk datang bersama-sama membuka mata kita tentang bagaimanakah ruang yang tercantik. Ruang yang memberikan satu tempat untuk kita tahu bahawa dakwah kita tu ada jalan dia. Ada dia punya tanggungjawab dia. Bahawa perkara-perkara begini bukan harus diambil enteng dalam kehidupan kita. Memang betul, kadang-kadang benda yang kita sebarkan secara viral itu memberikan impak yang besar begitu orang. Tapi jangan kita lupa bahawa kadang-kadang di antara perkara-perkara yang diperbincangkan oleh netizen di dalam tu ada benda-benda yang memberikan satu benda yang membuat kecelaruan. Inilah yang Sembang Viral berbincangkan hari ini dan diharap dapat mencerahkan keadaan supaya kita faham apakah tujuan-tujuan ini dibuat dalam hidup kita. Jangan kongsi, kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Sembang Viral di TV9, tak puas hati, PM tepi. Janji happy. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam. Thank you Ustaz. Bye.